Tapi sebelum tu saya ada beberapa isu saya nak respon, ya. Ustaz-ustaz lain dah respon lah berkenaan isu yang hangat sekarang, ya. Saya tidak mahu lagi menghangatkannya. Cuma saya nak respon kepada satu isu di mana ramai juga orang komen benda ni. Orang kata ustaz-ustaz suka berbalah. Okey, isu ni penting. Saya tidak menyalahkan mereka-mereka yang menimbulkan isu ini. Saya tidak mengatakan mereka cetek kefahaman ataupun apa. Tidak, mereka berhak untuk tanya soalan ini. Kenapa berlaku perbalahan? Kenapa berlaku perbezaan pandangan? Bahkan kelihatannya seperti pergaduhan. Ya. Saya melihatnya sebagai satu rahmah sebenarnya. Dan ini adalah satu kemuliaan dan keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pihak tak setuju sebab pada anggapan dia agama ini sepatutnya menenangkan. Para asatizah sepatutnya bersepakat dalam isu apa? Sebab kesepakatan tidak pernah berlaku sepanjang sejarah dalam semua perkara. Sejak zaman Nabi SAW sendiri, para sahabat berbeza pandangan. Selepas Nabi juga berlaku perbezaan pandangan. Jadi kesatuan pandangan dalam semua bidang, dalam semua aspek memang tidak pernah berlaku. Tetapi kita akui terdapat usul ataupun akar agama kita, the fundamentals of our religion, yang mana kita harus bersepakat di atasnya. Jadi apabila berlaku kekacauan di the fundamentals of the religion ataupun usul agama kita, ataupun kita melihat dah mula nak masuk ke bahagian akal, walaupun mungkin ia bermula sebagai satu benda yang rantingan, tetapi sudah berkait dengan perkara usul, maka keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada yang akan bangkit dan akan tegur. Kenapa saya kata benda ni keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya nak bawakan satu ayat dalam Al-Quran. Bukan satu ayat lah. Kita buka suratul Ma'idah. Bagi yang ada Quran, buka suratul Ma'idah. Ayat 77 hingga ke 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab لا تغلوا في دينكم غير الحق لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampau di dalam agama kamu tanpa hak, dan jangan kamu ikut hawa nafsu kaum-kaum yang sesat sebelum kamu, dan kemudian mereka menyesatkan ramai orang, dan mereka semuanya itu sekali sesat dari perjalanan yang lurus. Ayat selepas itu, telah dilaknat sekumpulan Bani Israel yang kafir di atas lidah Nabi Daud dan lidah Nabi Isa. Maksudnya Nabi Daud melaknat mereka, Nabi Isa juga melaknat mereka. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa mereka dilaknat? Kerana mereka melakukan maksiat, mengingkari, dan mereka melampaui batas. Kemudian dijelaskan apa pelampauan mereka itu. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Kerana mereka itu tidak saling menghadang satu sama lain daripada dosa, kesalahan yang diperlakukan oleh masing-masing. They do not stop one another. Mereka tidak mengamalkan nahi munkar. Dan atas sebab itu, salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka. Maksudnya, mereka dah tak ada immune system. Sebab kita patut bertanya, mereka adalah satu tamadun yang besar. Kristian juga satu tamadun yang besar. Macam mana daripada Tauhid boleh melompat pergi ke Trinity, contoh? Macam mana daripada it's a very strict monotheism, agama Judaism ni. Very strict monotheism. Macam mana dia orang boleh kata yang ni Tuhan? Ezra contoh, Ezra Tuhan. Dan macam mana mereka boleh menyifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang tak sepatutnya? Di mana ulama-ulama mereka? Ini soalan kita kena tanya. Bahkan di mana juga orang awam mereka? Sehingga perkara-perkara seperti ini terlepas. Adakah kita inginkan perkara yang sama berlaku pada umat Muhammad? Kita tengok hadis Nabi SAW di dalam menjelaskan ayat ini.